Okey, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan melihat pada karangan, bahagian karangan. So kalau kamu lihat di sini, cikgu akan mengajar kamu cara membuat karangan bahagian A. Tetapi sebabkan kita tak ada masa yang panjang, bahagian pendahuluan dengan penutup biasanya pelajar buat penghafalan. Yang tu cikgu akan ajar bila cikgu buat kali kedua atau kali ketiga lah. Okey. Tapi kali pertama ni dengan kali kedua ni, cikgu hanya akan ajar bagaimana nak menulis isi pertama. Cikgu ajar membuat, kita kata perenyahan isi, perenyahan isi. So cikgu akan ajar cara membuat isi pertama dulu. Okey. So untuk satu soalan hari ni, okey. Dan bila kali kedua, cikgu akan ajar dengan soalan lain. Okey. Bagaimana nak buat cara yang sama dengan isi lain pula. Okey. Baik, so kita lihat dulu. Hari ni kalau kita lihat, ini merupakan karangan bahan rangsangan. Karangan bahan rangsangan ni merangkumi markah 30%. Okey, 30%. Okey, 30%. Dan kalau kamu lihat, pelajar wajib menjawab soalan ni 45 minit. Dalam masa 45 minit, faham tak? Okey, dalam masa 45 minit. Kalau kamu tanya, cikgu, dekat sini dah ada dah, kita wajib jawab 200 hingga 250 saja ke? Tak ada. Sebenarnya dalam masa 45 minit ni, kalau kamu jawab lebih daripada 250 pun, pemeriksa akan terima. Faham tak? Dia akan terima. So kenapa diletak arah ni? Untuk menjaga masa. Okey, untuk menjaga masa. Okey. So tajuk yang kita nak bincang ialah langkah-langkah untuk menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Okey. Baik, kita lihat dulu bagaimana buat pembahagian isi, ya. Baik. Kalau kita rujuk di sini, okey. Nampak tak? Cikgu dah letak dah ayat pertama, ayat kedua. Dan di atas cikgu dah letak dah rumus dia. Pada pendapat saya nak buat macam mana semua. Okey. So bila kita tulis macam ni saja. Pada pendapat saya, apa tugasan soalan kita? Kita tengok balik soalan. Okey. Kita tengok balik soalan. Nampak soalan ni? Ini tugasan soalan. Langkah-langkah untuk menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Salin balik saja. Salin balik, So cikgu ulang balik. Pada pendapat saya, tugasan tu salin balik. Langkah untuk menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Lepas tu sambung. Yang paling utama atau efektif. Okey, yang paling utama atau efektif. Faham? Okey, ingat dia. So sambung. Perkara pertama ni perkara kedua, ini perkara ketiga. Okey, lepas tu guna ialah, adalah. Salah satulah. Kalau ialah kata nama, kalau adalah kata adjektif ataupun kata sendi nama. Okey, so ingat dia. So kamu nak guna ialah, adalah. Kalau guna adalah, gunalah adalah dengan senang sikit sebab kata sendi, ya. So sekarang cikgu nak guna ialah sebab cikgu tengok isi pertama ialah. Kalau kita tengok di sini, kalau isi pertama menjalankan aktiviti gotong royong. So cikgu nak guna yang tu, ya. So cikgu guna ialah. Okey, ialah aktiviti gotong royong. Aktiviti gotong royong harus dijalankan di kawasan perumahan setiap tahun. Okey, cikgu ulang balik. Ialah aktiviti gotong royong haruslah dijalankan di kawasan perumahan setiap tahun. Okey, dekat sini tak cukup tempat dia, sebab tu cikgu hanya beritahu saja dalam sebagai ayat, cikgu sebut. So kamu boleh isi tempat dekat sini. Okey. Baik, ni untuk ayat pertama. Dah habis ayat pertama, kita tengok ayat kedua. So bila kita nak tulis uraian, kita kena tengok hal ini dikatakan demikian kerana. Ini penanda wacana. Okey. Lepas tu kita tulis isi kita balik. Isi kita apa? Aktiviti gotong royong. Okey, dan kita tulis siapa yang perlu menjalankan. Okey, siapa yang perlu adakan dan mengapa mereka perlu menjalankan. Faham? Itu je. Hal ini dikatakan demikian kerana. Okey, aktiviti gotong royong. Okey, isi kita aktiviti gotong royong, ya. Okey, yang diadakan. Cuba sambung dari sini, ya. Yang diadakan. Okey, yang diadakan oleh siapa? Oleh, ni kita sambung, pihak kerajaan dan swasta. Okey, pihak kerajaan dan swasta. Yang ni sambung di sini, ya. Nampak? Sambung di sini. So siapa? Pihak kerajaan dan swasta. Okey. So mengapa mereka perlu jalankan? Baru kita jawab soalan ni. Okey. Okey, baru kita jawab soalan ni. Dapat mengukuhkan. Dapat apa? Mengukuhkan hubungan silaturahim. Okey, hubungan silaturahim sambil membersihkan
kawasan tempat tinggal kita. Kawasan tempat tinggal kita. Sekarang cikgu ulang balik Hal ini dikatakan demikian kerana isi kita aktiviti gotong royong yang diadakan oleh siapa? Pihak kerajaan dan swasta baru dapat mengukuhkan silaturahim sambil membersihkan kawasan tempat tinggal kita. So habis ayat kedua. Habis ayat kedua. So ingat dia, mengapa ni maksudnya sebab. Sebab. Kita beri sebab. Mengapa pihak kerajaan perlu mengadakan perlu mengadakan aktiviti gotong royong atau pihak swasta. Baik, bila kita masuk ayat kedua, kita lihat dulu ayat ketiga. Kita pergi pada ayat ketiga. Baik, kalau kita ambil ayat ketiga. Ayat ketiga ni sama juga nampak penanda wacana. Isi aktiviti gotong royong Di samping itu aktiviti gotong royong juga mestilah nampak perkara kedua, tahu kan? Benda yang sama, aktiviti gotong royong. Lepas tu nombor 3 juga mestilah bila diadakan, di mana dan cadangan dia. Bila diadakan, di mana dan cadangan dia. So kalau pelajar kata, cikgu saya tak mampu buat 1, 2 dan 3. Tak apa. Kamu boleh bagi mana-mana 2 lah paling baik. Bila dan di mana boleh diadakan dan cadangan. So di samping itu, aktiviti gotong royong juga mestilah diadakan. Bila? Diadakan di mana? Sepanjang tahun. Cikgu bagi yang ni dulu diadakan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Cikgu ulang balik, cikgu bagi bila diadakan sepanjang tahun. Di mana? Di mana? Perkara kedua, di seluruh pelosok negara. Di seluruh pelosok negara. Dan bagilah cadangan ketiga ni. Dengan kerjasama pihak berkuasa dan tempatan. Dengan kerjasama pihak berkuasa dan tempatan. Di samping itu, cikgu ulang balik, aktiviti gotong royong juga mestilah diadakan sepanjang tahun di seluruh pelosok negara dengan kerjasama pihak berkuasa dan tempatan. So perkara keempat ni penanda wacana. Isi kita tahu kan perkara kedua dan apa contoh dia. Elakkan beri seperti ini sebagai contoh. Sebagai contoh kempen kempen kebersihan dan sebagainya. Jangan beri macam tu. Cuba beri dalam ayat yang lengkap. Dan elakkan beri dan lain-lain dan sebagainya. Ingat dia, kalau boleh jangan beri macam tu. Berilah 3 contoh yang sesuai. Sebagai contoh, isi kita benda yang sama. Nampak tak? Isi ni benda yang sama je. Tadi kita buat pun sama je. Nampak tak? Isi kita apa? Aktiviti gotong royong. So sama juga. Isi kita aktiviti gotong royong. So benda tu sama saja. Takkan berubah. So isi kita. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan. Aktiviti yang boleh diadakan dalam aktiviti gotong royong ini seperti, baru kita bagi contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Contoh pertama ialah kita boleh kata membersihkan taman permainan. Jawapan kedua kita boleh kata membersihkan kawasan balai raya. Dan kita boleh kata dan mengecat balai raya dan sebagainya. Kalau kamu tak mampu beri contoh pertama, contoh kedua dan contoh ketiga, berilah 2 saja dan guna dan. Seperti membersihkan taman permainan dan kawasan balai raya. Cukup. Dan kalau boleh tambah dengan keterangan. Kalau boleh tambah dengan keterangan. Sebagai contoh, aktiviti yang boleh diadakan dalam aktiviti gotong royong seperti membersihkan taman permainan dan kawasan balai raya kerana, sekarang cuba bagi contoh kerana aktiviti ini membantu masyarakat berkenalan. Masyarakat berkenalan dengan jiran dan memahami serta menghayati semangat kejiranan. So bagi keterangan. Kalau kamu bagi keterangan, ayat tu akan nampak lebih gramatis dan lebih nampak kita kata lebih cantik lah orang kata. Baik, ayat rumus ni ialah ayat ulangan isi kita. Ayat penegas ni maksudnya ayat ulangan isi kita. Maksudnya kita tulis penanda wacana kedua dan ketiga. Apa penanda wacana kita? Tegasnya apa isi kita? Samalah aktiviti gotong royong, betul kan? Apa tugasan kita? Sama tadi tugasan kita. Kalau kita tengok soalan kita, tugasan kita ialah ni.
langkah-langkah untuk menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Betul kan? So tulis balik benda tu. Okey. Tegasnya aktiviti gotong royong merupakan, tadi cikgu bagi ialah, adalah, betul kan? Cikgu bagi dekat sini apa? Kata pemberi ialah, adalah. Okey, sekarang cikgu bagi apa? Merupakan. Tegasnya aktiviti gotong royong merupakan, tulis balik arahan soalan. Okey, langkah untuk menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat yang paling berkesan. Okey, yang paling berkesan. Lepas tu tanda notah habis. Okey, so bahagian isi ni nampak tak mudah je. Okey, tapi cikgu minta maaf sebab cikgu tak dapat sempat tulis dekat sini sebab sebab tempat dia, ruang dia kecil ya. Tapi cikgu harap kamu dengar suara, so boleh tulislah. Okey, so kita berhenti di sini untuk bahagian isi pertama. Okey, dan cikgu akan tunjuk dalam bahagian lain, cikgu akan tunjuk karangan tajuk lain dan cikgu tunjuk cara yang sama macam mana kita nak tulis. Sekian, terima kasih.